sebenarnya di Malaysia ini ada dua pentadbiran besar, empayar besar, tapi saya rasa tidak ditulis dalam buku-buku sekolah kita. Satu ialah empayar Kedah Tua dan satu ialah empayar Melaka. Alam BC adalah milik kerajaan Kedah Tua, Alam AD milik kerajaan Melaka empayar. Sebab kita dimaklumkan bahawa 1300 ke atas peleburan besi di Kedah telah berhenti. Peleburan besi di Kedah berhenti 1300 AD. Sebab itu buku-buku sejarah kita tak cerita pasal suasana di empayar Kedah Tua dengan detail. Buku-buku sejarah cerita direct tentang Parameswara 1300 buku sejarah, iaitu terus pembukaan Melaka. Saya melihat kajian saya daripada atas, saya bukan daripada bawah. Sebab bidang saya bidang falsafah, pemikiran bahasa dan tamadun. Jadi saya nampak alam Melayu itu, alam kuno Melayu dan alam klasik Melayu. Empayar Kedah Tua ialah alam kuno, empayar Melaka ialah alam klasik. Jadi kita tak cerita ke anak bangsa kita tentang alam kuno, kita cerita tentang alam klasik. Alam klasik pun banyak salah. Seolah-olah 1400 kan, kita cerita 1400, bahasa Parameswara buka Melaka 1414. Habis cerita sebelum tu macam mana? Tak ada cerita. Sebab itu cerita pasal Samudra Pasai, pasal Kedah Tua tidak ada dalam silibus secara detail. Macam mana boleh tahu? Kami di universiti tahu. Sebab kita buat research, kita buat artikel, kita baca artikel tentang alam kuno Melayu ini tidak ditulis oleh orang Asia Tenggara. Dia ditulis oleh orang Jerman, orang Perancis, orang British. Kalau di British kita kena tengok, sebab British dengan Eropah Timur ni dia lain sikit pandangan mereka terhadap alam Melayu. British ini dia banyak ubah. Saya selalu tengok keadaan sources itu dari mana, siapa yang tulis. Tetapi kalau daripada Eropah Timur, Jerman, Perancis semua, dia menceritakan benda yang betul. Terutama daripada Jerman. Saya ada kaji tentang pemikiran Profesor Shahrodam. Dalam bukunya, dalam artikelnya 1927, ya, dia mengatakan bahawasanya bahasa Batak, tulisan Batak itu terhasil daripada tulisan Phoenician, tulisan orang Arab yang hidup di zaman Nabi-Nabi. Sekitar 700 BCE, Sungai Batu 788. Kenalah. Itu yang menyebabkan Kedah Heritage sudah datang ke UAE jumpa saya. Macam mana Prof boleh tahu ada 700 ni? Saya kata Profesor Shahrodam sebut. Disokong oleh 15 profesor. Artikel tu 1927. Nanti ada saya tunjuk ni. Apabila dia menceritakan tentang macam mana boleh ada tulisan Rejang, tulisan Rencong, daripada semuanya bermula di Sumatera. Sebab mereka berjumpa dengan orang Sumatera dulu. Sumatera kan jadi macam blok dulu kepada kita. Kita kan datang sesudah itu. Sebenarnya kita Sumatera dengan alam, dengan Sulawesi semua satu. Kita ini satu bangsa. Tetapi pemecahan itu berlaku apabila berlaku masalah pemecahan politik. Semua ini adalah orang Melayu. Kita adalah bangsa tanah. Apa maksud bangsa tanah? Kita ini Melayu adalah orang yang duduk di tempat tinggi. Perkataan Mala itu orang, Ur itu tinggi, orang yang tinggal di tempat tinggi. Bahasa Akkadi. Bahasa Akkadi iaitu bahasa daripada Ur, tempat Nabi Ibrahim AS. Masih ada lagi Ur itu di Iraq. Jadi apabila datang ke sini, sebab mereka tamadun tu lebih awal, jadi mereka belayar, mengembara. Apabila mereka nampak ada orang tinggal di tempat tinggi, mereka mengatakan Malaur. Sebab kita kena ingat, Malaysia ini, semenanjung Malaysia dan seluruh kawasan ini tenggelam pada tahun 6000 BC, 6000 tahun yang silam. 6000 tahun yang silam ialah bersama dengan zaman banjir Nabi Nuh AS. Maksudnya di sini bagi Nabi Nuh AS semua
tenggelamnya seluruh dunia, bukannya semenanjung Arab saja. Apabila tahun 2000 BC atau 2500 BCE, dia dah turun sikit, rendah dah sikit. Maksudnya orang daripada luar datang ke alam Melayu, melihat tok nenek kita orang Melayu duduk atas gunung, duduk atas tempat tinggi sebab air sudah surut. Tu yang mereka nama Malaur. Tetapi sebelum itu kedudukan mereka seperti pulau. Sebab tu dalam Era Mahawangsa disebut Pulau Serai. Bukan sebab banyak serai, tetapi serai itu bermaksud istana. Itu dalam bahasa Arab kuno. Sarai, Sim, Ra, Alif, Ya. Sarai itu bermaksud istana. Sebab itu di Gunung Jerai saya difahamkan banyak istana-istana tua. Itu merupakan pusat pemerintahan. Itu. Jadi di sini sudah ada pergerakan, sudah ada jati diri, leluhur kita di sini. Kalau ada pergerakan daripada Sumatera ke alam Melayu, daripada Jawa, daripada Borneo, itu bukannya pendatang, kita adalah perantau. Dia sebab dalam circle yang sama, dalam race kaum yang sama. Itu. Next slide. Ini peta bertarikh 475 AD daripada East Hemisphere. Dalam peta ni dia tunjuk, ya, saya di sini. Ini semua Melayu. Semua Melayu ni. Ni alam Melayu ni, dia tulis all Malays. Sumatera, Borneo, Filipin, Malays, Sulawesi, Funan, Champa, dia tulis Melayu. Even Jawa sebahagian atasnya pun Melayu. Walaupun orang Jawa tak nak mengaku Melayu, tak apa kan. Jadi apa yang menarik di sini, peta ini East Hemisphere, world map. Dia tulis 475. Maksudnya Rasulullah lahir 571. Peta ni 475. 100 tahun sebelum lahir Rasulullah SAW. Sudah ada ni peta ni. Orang Melayu sudah wujud 100 tahun sebelum lahir Rasulullah SAW. Itu dalam peta ni. Maksudnya betul lah orang Melayu sudah menjadi pelayaran hebat sesudah sebelum lahirnya Nabi Isa lagi. Nabi Isa 1 AD. Dia kata 1 million. Dia kata millennium. The first millennium of BCE. Daripada Richard L. Smith dia tulis, the first millennium of BCE, Malays people merupakan orang yang telah menjadi pelaut yang handal, telah berhubung dengan alam Greek dan Rom. Dan orang-orang Greek, orang-orang Rom belajar macam mana nak belajar untuk cari baca bintang di lautan dengan orang daripada orang Melayu, Malay people. 1 millennium of BCE bermaksud 1000 BCE. Kalau dia kata 2 millennium of BCE, 2000 BCE. 2000 BCE Nabi Ibrahim. 1 millennium 1000 BCE alam Nabi Daud. Nabi Musa sekitar 1500 hingga 1200. Antara Nabi Musa dengan Nabi Daud kan ada kerajaan Talut dengan Jalut. Jadi Nabi Daud sekitar 1100 kita letak situ. Jadi selepas Nabi Daud alaihissalam ialah Nabi Sulaiman alaihissalam 980, wafat 935 BCE. Itu. Jadi mereka sudah datang ke sini. Bukan susahlah nak datang ke sini. Daripada sini ke sini tak susah. Kalau kita percaya kan Vasco da Gama kan, Vasco da Gama, Albuquerque semua boleh datang ke Melaka daripada Portugal. Oh, kita percaya. Tapi bila Raja Zulkarnain daripada sini je, ni Hindiar nak ke sini, kita ragu-ragu. Betul ke Raja Zulkarnain datang?